sebenarnya saya rasa tu sebenarnya cara dia nak tuju dia tak puas hati. Sebab tu dia masukkan Ronaldo, dia masuk Maguire. So ada alasan untuk dibuang 2 ekor tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua follower page Harimau Malaya? Rasanya dah lama dah kita tak sembang-sembang bola ni kan. Hari ni kita bawa semula kepada anda. Dan macam biasa kalau nampak muka ni, dia akan bagi ruang kepada fans untuk bercakap. Dan macam biasa kita alu-alukan fans-fans yang nak bersembang, nak berkongsi, nak cerita pasal bola dengan kita, kita bawa ke studio kita. Dan hari ni kita bersama dengan salah seorang follower page Harimau Malaya, Azrin Zamzuri atau lebih dikenali Mat Rain. Mat Rain, nama mesti glamour. Sihat bro? Alhamdulillah sihat. So kenalkan diri dulu. Dari mana, buat apa full time? Okey. Kan? Terima kasih saya Azrin. So macam tadi aku panggil Mat Rain. So sekarang full time meniaga baju t-shirt Harimau Malaya. Siap bawa. Ada brand sendiri ke apa? Ada brand sendiri, Senandika Clothing. Boleh usah-usah nanti. Alright. So kita saya tinggal di Kelang lah. Okey. Memang ada tulis Harimau Malaya ke? Ada. Semata-mata nak hantar sini nak bodek kita orang? Tak ada, macam-macam ada. Harimau Malaya ada. Boleh usah nanti. Alright, so kita macam biasalah, kita sentiasa alukan macam aku cakap tadi kan, siapa nak datang. So hari ni kita lebih kepada nak sembang tentang EPL, betul? Betul. Tengok muka ni agak-agak kau rasa dia sokong tim apa? Tim yang tengah perform. Tengok muka dah tahu fan MU kan. Tak apa. So walaupun aku ni kira bukanlah penyokong MU, ayat tapis dia sebenarnya nak cakap haters. Walaupun aku tak berapa nak suka kat MU, tapi kita open, kita universal bola, kita raikan semua. Dan MU of course sekarang memang tengah on form, tengah keep on menang. So rasanya menarik lah kalau kita nak bincangkan. So sebelum kau nak cerita pasal prestasi MU sekarang, kau kena bagi tahu aku sekarang start bila kau sokong MU ni? Okey. Sebenarnya MU ni saya start sokong semestinya kalau budak-budak 90s ni waktu zaman treble lah. Pasukan yang paling orang kata paling best sekali waktu tahun dia menang EPL, menang Champions League dan juga menang FA lah. Pemain favourite waktu tu mestilah geng-geng David Beckham, Eric Cantona. Aku tak percaya lah. Betul ke kau zaman tu? Betul. Waktu tu dah start tengok gameplay memang cantik lah. Okey, aku pun benda ni mengaibkan lah, tapi aku kena cerita juga sebab time tu aku MU. Sebab dulu dekat Malaysia 90-an dia live tu selected tau, limited. Yang paling banyak keluar TV memang MU, Liverpool, Chelsea. Kadang-kadang boleh tengok lah Arsenal, kadang-kadang boleh tengok Newcastle. Tapi memang MU selalu ada kan. So kita terdedah dengan Beckham, Cantona. Sama lah dulu aku sokong. Masa yang Champions League goal last minute kan, itu memang gila lah. Cumanya aku stop sokong MU bila Ferguson sepak boot kena kat Beckham. And Beckham lah. Tapi sebenarnya paling penting, sebenarnya fan Man U mesti paling sokong ialah Alex Ferguson lah. Kita boleh cakap manager paling berjaya di Europe lah. Dia the main reason lah orang start sokong MU. Dan bila dia keluar pun rasanya belum dapat lah feel yang sama lah. Belum. Tapi sekarang kita dah ada rasa sikit. Baru sikit padahal. Okey, kalau ikut zaman Ferguson dulu, siapa, selain Ferguson, siapa yang buat kau tertarik jatuh cinta kat MU tu? Player dia siapa? Okey. Mestinya kalau fan Man U waktu zaman awal-awal, waktu zaman 90s tu mesti David Beckham lah. Kita boleh tengok David Beckham macam mana permainan dia, macam mana dia, yang paling mahal sekali dia punya crossing lah. Itu kita tak nafikan lah. Tapi selepas tu yang best ni Man U ni dia sentiasa melahirkan player nombor 7 yang power lah. Tapi dia berhenti selepas Cristiano Ronaldo lah, itu masalah dia. Selepas Beckham kita ada Ronaldo. Ronaldo pun kita tahulah macam mana dia mengubah game atmosphere EPL, macam mana dia perform dekat EPL. Waktu zaman dia dekat Manchester tu kita boleh tengok game Manchester ni memang sangat cantik lah. Tapi yang best Manchester sebenarnya kita boleh tengok sebenarnya bukan saja hanya satu player yang power, tapi kita boleh tengok waktu Alex Ferguson tak ada Cristiano Ronaldo, dia boleh continue lagi. Sebab tu bagi saya sebenarnya Manchester yang paling power dia ialah dia punya manager menguruskan pasukan lah. Okey. Dia bila cakap pasal MU ni, aku dah terangkan tadi aku dulu pernah suka MU dan aku stop sebab aku dah jumpa Arsenal.
Aku memang bila dah dapat pendedahan bila ada Astro lah kat Malaysia ni kan, dapat tengok semua. Baru kena Arsenal. Baru aku nampak game yang best tu kan. Sebelum tu tengok kadang-kadang memang tahu ada Anelka dulu dia suka, tapi tak selalu follow kan. Lepas tu waktu kita kenal dia orang tu pula, rival memang tengah kuat, Arsenal MU. Arsenal MU. Apa yang kau ingat dengan Arsenal MU punya rivalry? Yang paling best waktu game Arsenal dengan MU tu waktu lawan Nistroy dengan siapa dengan tu? Keon. Patrick Vieira. Waktu penalti memang dia memang bakalan lah dia-dua. Dan juga kita boleh tengok pertemuan waktu tu midfield yang best, Patrick Vieira dengan Roy Keane. Sebab waktu tu midfield memang panas. Kalau main tackle memang semua memang bagilah. Lepas tu lagi satu yang best, dia memang suka bakal line lah antara striker semua. Tapi waktu tu memang zaman yang paling best antara Arsenal dengan MU. Memang dua tu top kan, top team time tu. Sebab kalau ingat lagi game tu, Nistroy punya penalti tu memang betul-betul last minute je. Final minute. Gol menang. Tapi tak gol pula. Selamat unbeaten record kan. Dia aku ada terbaca satu artikel tau. Aku rasa tak silap aku, Gary Neville sendiri yang cakap benda ni. Lepas zaman Alex Ferguson tu, tak ada rivalry setegang tu lagi tau. Jadi actually bola is about macam war tau bagi dia. Nak dapat tengok Vieira dengan Roy Keane punya tegang tu dah tak ada dah. Sekarang player jumpa shake hand, macam tak ada apa-apa, macam kawan-kawan, tak ada. Kau setuju tak dengan apa yang dia cakap? Sebenarnya macam kita tengok waktu game 90s tahun 2000 semua, yang paling best ialah bila ada game-game yang sengit tu, macam orang kata game antara 1 dengan 2 ataupun derby, selalunya dia mesti game tu akan panas. Satu game dia kita tak boleh nak predict. Bila dia ada that orang kata pre-game punya emotional tu, itu kita jadi fans pun kita pun sama. Mulalah bila kita jumpa fan lagi satu pun kita mula membakar dia orang lah. Tapi untuk sekarang ni dia dah kurang sikit sebab benda ni pun Roy Keane pun cakap benda sama. Ada setengah game dia kata sekarang semua Manchester punya player walaupun dah kalah apa semua boleh shake hand, boleh bersama-sama gelak-gelak semua. So dia kata dia punya fighting spirit tu dah tak ada dah. Itu yang hilang dalam EPL waktu sekarang lah. Tapi pada kau siapa rival yang paling kuat yang memang kau tak boleh terima kalau kalah? Pada kau sendiri personal, Liverpool? Sebenarnya kalau jujur aku cakap sebenarnya kalau waktu tengah Alex Ferguson waktu tahun 2000 tu sebenarnya Arsenal lah. Sampai sekarang pun Arsenal sebab Arsenal ni yelah kita membesar waktu Arsenal dengan dia sebab time fanatic kita kan. Ya betul. Time fanatic kita mula kenal bola sampai sekarang aku tak boleh kalah dengan MU. Sebab Arsenal ni dia ada dua. Satu Arsenal punya fans ni waktu zaman tu dia punya menganjing nombor 1 dan dia selalu mengejar. Kalau tak kita ke depan dia kejar balik ke depan. Dia selalu macam tu. Walaupun yalah kita tengok ada Chelsea, kita tengok ada Manchester City. Kalau orang kata klasik dia Liverpool lah rival kan. Liverpool tu itu satu hal lah. Tapi Liverpool tu sejak kebelakangan ni baru dia nak start perform balik. Kalau dulu-dulu dia selalu duduk dalam gua je lah. So kalau macam tadi kau cakap kau jatuh cinta dengan Beckham. Tapi kalau all time favourite kau dalam sepanjang sampai sekarang ni kau tengok MU siapa? Kalau kau pilih satu. Kalau satu walaupun pedih untuk dikatakan Cristiano Ronaldo lah. Kita boleh tengok lah sebab waktu saya ingat lagi waktu first game dia lawan Bolton, kita boleh nampak dia punya talent tu first game tu memang ada. Dan first game pun dia score. So kat situ kita tahu dari first game dia kita boleh nampak dia ni boleh pergi jauh dan di satu hari nanti memang boleh orang kata shine. Sebab nak dapat nombor 7 pada umur yang muda waktu tu memang bukan senang lah. Dan macam mana dia develop diri dia, macam mana disiplin dia, kita tak nafikan lah. Memang waktu dia pergi ke Real Madrid tu agak mengecewakan, tapi kita boleh tengok performance dia sepanjang seorang carry pemain bola sangat baik. So memang antara pemain terbaik lah. Tapi yang aku respect sebenarnya kalau MU ni kan, kalau kita tengok macam mana Alex Ferguson tu ada keyakinan untuk bagi player muda watak utama kan. Betul. Aku rasa walaupun Wenger pun ada ciri-ciri macam tu, tapi untuk Alex Ferguson, orang yang dia bagi peluang tu dia akan nampak lebih mudah untuk shine tau. Betul. Kau rasa apa keistimewaan ke sistem play dia yang sesuai untuk player muda? Dia macam ni, sebenarnya bila kita bercakap pasal player muda ni, satu manager ni kena beri kepercayaan lah. Dan lagi satu is macam mana player muda tu nak cope dengan pressure. Contoh, kita tak nafikan macam dulu sebenarnya Arsenal dengan Manchester yang bestnya is developing young talents lah. Itu yang diorang punya orang kata benda yang best lah.
Compare dengan tim-tim yang macam baru ni, diorang beli player yang sedia ada power terus main. Macam Man U dia boleh bagi, contoh macam dulu Cristiano Ronaldo, dia boleh bagi Luciani main, dia boleh bagi siapa, tim-tim kelas 92, semua player muda. Waktu tu memang kena kecam teruk lah. Tapi satu sebab management dia beri kepercayaan, itu nombor satu. So bila beri kepercayaan kepada manager untuk buat perkara-perkara drastik ni, itu baru manager berani nak buat. Sebab yang paling penting manager tu boleh cakap, dia kata this is my team. Saya nak letak muda ke, saya letak siapa yang paling sesuai dengan dia. So bila ada structure yang cantik, kita tengok academy pun boleh menghasilkan player yang bagus, boleh terus serap. Tapi cara dia serap, macam kita tengok waktu Ronaldo main dulu awal-awal, dia terus bukan main first 11 terus main full time. Tak, dia dapat sikit, lama-lama dia develop, dan waktu-waktu penting dia boleh shine. Sebab tu terus dia dapat starting 11 lah. Cumanya okey, kalau cerita pasal Alex Ferguson punya era memang zaman kegemilangan lah. Betul. MU memang keep on winning. Betul. Bila dia decide untuk tinggalkan tu, semuanya macam twist. Betul. Bermula daripada David Moyes, lepas tu Luis van Gaal, Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer, Rangnick. So apa punca yang chop moho besar Alex Ferguson terlalu kuat sampai tak boleh orang jadi beban untuk coach yang ganti ambil alih tu? Dia sebenarnya kalau kita boleh tengok banyak tim-tim, perkara paling sakit ialah transition lah. Sebab transition ni satu memerlukan masa, dan kadang-kadang manager ni dia nak kena ada that authority. Maksudnya dia kena bina dia punya team. Macam setengah management, setengah manager macam contoh oleh macam Moyes dia macam tak ada direction. Dia cuba nak inherit team yang lama, tapi dia tak boleh nak bentuk team dia kat situ. Itu yang dia beli Marouane Fellaini tu pun last minute baru beli. Tapi bila kita tengok gameplay dia pun tak tahu gameplay macam mana nak main. Macam Jose Mourinho, dia baru nak build team tapi management nak menang sekarang. So dia dah kat situ dia ada dia punya percanggahan pendapat kat situ lah. Itu yang kebanyakannya sebenarnya ada sepanjang tempo tu sebenarnya ada manager yang okey tapi tak dapat sokongan. Siapa pada kau yang okey tu? Bagi saya sebenarnya Mourinho sebenarnya dia bina team yang kuat sebenarnya, team yang solid. Cuma satu bila dia nak beli direction board owner tak back dia. Board tak back dia. Ada setengah keputusan board tak back dia. Sebab dia bila dia kata dia nak player macam ni, board nak beli macam ni. Sebab board kata ini ada nilai value, money value. Tapi sedangkan dia nak bina team dia macam ni. So bila ada persiapan faham, lepas tu kita boleh tengok dia tak boleh nak control dia punya dressing room, habislah. Tapi kalau nak kata period of transition lah kan, kau ambil contoh Chelsea lah. Aku rasa tukar manager memang dah macam tukar baju je. Betul. Tapi dalam masa yang sama, dia boleh capai apa yang management minta dengan syarat dia belanja besar. Betul. Aku rasa MU pun tak ada masalah nak belanja besar, tapi aku rasa the real struggle actually nak kekalkan macam mana dia orang punya identity of play kot. Betul, setuju. Sebab sekarang ni setiap manager satu, macam saya cakap tadi, dia ada identity of play dia lah. Mungkin Mourinho dia punya tactical macam ni, dan setiap identity of play dia perlukan player-player yang ada profil masing-masing. Jadi masalahnya bila dia nak beli player tu, macam saya cakap tadi lah, nak beli player ni board kata tak naklah player yang ni, kita beli yang ni, ini lagi mahal lagi, kita boleh jual jersey banyak, mungkin ada nilai money value of money dia. Sebab itu kita tengok bila dapat player star, contohnya macam Pogba bukannya kata tak bagus, dia bagus. Kenapa dia boleh shine dekat France tapi dia tak boleh shine kat Manchester? Mungkin playing game dia tak sesuai di Man U. Mungkin dia tak sesuai dengan gameplay Mourinho. Sebab tu kalau kita tengok, one of the reason orang kata kenapa Mourinho keluar pun sebab dia dah mula si Pogba dah start toxic dengan dalam team tu. Bila manager dah tak ada orang kata power untuk control dressing room, saya rasa itu penamat lah untuk satu team tu. Dari lepas Ferguson, dari Moyes sampai ke Rangnick sampai ke Ten Hag ni, era siapa yang kau rasa paling worst? Personally saya rasa sebenarnya era paling worst is Rangnick sebenarnya. Sebab memang orang cakap Rangnick ni dia kata dia ada filosofi. Dia ada filosofi apa semua. Tapi bila jadi interim, dia tak boleh nak buat apa. Dia hanya pakai tim yang sedia ada. Kau susunlah main macam mana pun. Orang expect tinggi lah. Orang expectation tinggi. Sebab dia pun tak, kalau kita tengok sepanjang dia punya jadi manager, dia tak ada beli sesiapa, tak ada loan sesiapa. Dia tak ada tim dia.
Dan kita boleh tengok result dia apa yang ada lah. Kalau kita tengok Ronaldo function, alhamdulillah. Kalau tak function, kita tengok je lah. Sebab tu kita tengok keputusan pun sangat tak konsisten lah. Saya rasa itu satu keputusan yang Rangnick punya management sangat tak berapa jadi lah. Okay, so kita masuk ke topik sebenar. Kita nak sembang pasal kebangkitan lah baru-baru ni, betul? Betul. Kita nak cerita yang baik-baik kan. Okay, first Erik Ten Hag masuk, kau expect tak dia, ataupun expectation kau terhadap Ten Hag tu macam mana sebenarnya bila dia masuk? Okay, bila kita kaji Erik Ten Hag, satu mungkin orang akan cakap dia hanya bermain orang kata liga-liga kecil iaitu Ajax, tapi kita kena tengok sebenarnya dia dulu pernah jadi assistant untuk Pep Guardiola waktu zaman Bayern Munich. Kat situ dia dah ada terima pengalaman dia. Lepas tu kita tengok waktu dia kat Ajax, orang pun waktu dia jadi manager, orang pun tak sangka yang dia boleh pergi jauh. Tapi dia bawa slowly team tu menang Liga, menang dan boleh pergi jauh dalam Champions League. Sebenarnya itu satu pencapaian yang hebat untuk satu tim yang tidak spend terlalu banyak untuk Champions League, untuk pasukan dia lah. Sebab kita kalau nampak pasukan-pasukan dia blend satu, dia macam kita cakap tadi, dia ada identity. Kalau kita tengok waktu dia pergi Champions League, dia main ada identity. Player pun player muda pun ada, player yang orang kata dah senior pun ada. Dusan Tadic tu buangan je. Dusan Tadic tu level-level Southampton dah buang dah. Orang kata boleh dah gantung boot dah. Tapi dia boleh ambil, tiba-tiba jadi superstar kat situ. Function. Macam kita tengok, special ni tim Ajax waktu tu, player muda boleh jadi captain, iaitu Matthias de Ligt. Dan ada juga macam Frankie de Jong. Tapi bila yang bagusnya, bila Ajax team player, key player dia keluar, dia boleh still maintain untuk menang Liga. Dan boleh pergi, tak adalah pergi sejauh waktu Ajax Champions League, tapi still orang kata tetamu tetap di group 16 lah. Performance dia sangat konsisten. So bila dia masuk Man U, memanglah orang Man U waktu tu dalam menyampah tengok manager-manager dia ada. Dia nak sesuatu yang baru. So bila Ten Hag masuk, kita boleh rasakan satu orang kata identiti yang baru. Dan tak, kau jujur aku, kau expect apa masa dia masuk? Waktu expect masuk, orang kata paling kurang pun, pada kau dia pilihan yang tepat ke tak? Bagi saya kalau tengok sepanjang dia carry Ajax, saya harap dia boleh maintain Ajax punya orang kata consistency kat situ. Dia boleh pergi. Cumanya biasalah, kita kena bagi masa lah. Sebab manager mana-mana nak terus menang tu mustahil lah. Yang boleh buat Jose Mourinho je. So sekarang kita tengok, memang waktu first 2 game tu mula dah goyang lah. Kalah teruk tu. Tapi Brentford ya? Dengan Brentford. Tapi sebenarnya kalau kita tengok Brentford waktu tu, sekarang pun dia tim yang orang kata giant killer. Dia pelik cara game dia, tiba-tiba dia boleh menang, tiba-tiba dia boleh kalah. Dan Brighton pun kita boleh tengok dia perform season ni. Tapi itu bukan alasan. Brighton slow sikit, cameraman Liverpool. Dia tak suka Brighton. Okey. Brighton. Tapi kita boleh tengok dua tim tu agak waktu pun awal-awal tim Ten Hag pun baru nak dapat tactical dia. So kita boleh nampak lah dia punya, sebenarnya saya rasa tu sebenarnya cara dia nak tuju dia tak puas hati. Sebab tu dia masukkan Ronaldo, dia masuk Maguire. So ada alasan untuk dibuang 2 ekor tu. Aku ada dengar juga di kalangan fan dia kata itu cara dia menyantuni orang lama lah. Betul. Kita datang tempat orang macam nak beradab, kita tak cantas terus. Betul. Kita tunjukkan yang sebenarnya orang lama ni tak sesuai dengan taktikal dia. Betul. So ada sebab lah kenapa dia nak ditolak dan dia bagi ruang untuk dia. Sebab bila kita tengok, bila kalah je tu terus beli cari Casemiro. Terus dapat midfielder apa yang dia nak, dia dah tak kisah harga dah semua. Sebab bila dalam keadaan terdesak macam tu, fan dah mula marah. So top management nak cakap apa, kena dengarlah cakap dia. Tapi yang magicnya bila dia dapat cara yang dia nak main, gaya yang dia nak main, kita boleh tengok performance tu semakin improve dari hari ke hari sampailah sekarang. Kalau kau tengok turning point dia kat game apa? Adakah yang masa dia menang lawan Arsenal tu? Sebenarnya betul. Waktu lawan Arsenal tu kita boleh tengok gameplay dia dah start, dia dah berdapat dia punya orang kata dia punya corak yang dia nak main, cara nak main. Dia pun bila dia dapat cara dia nak main, slowly player pun dah start develop dengan tactical yang dia main. So bila kita tengok lagi satu, bila dia dapat midfielder yang dia nak,
Sebab De Jong kita tahu hari tu kita nak beli sepanjang musim kita tunggu dia nak beli. Tapi tak dapat asyik kena game ni panjang. So bila dia memang perlukan seorang midfield yang boleh control the game, orang kata general. Itu memang sebenarnya masalah Manchester dari dululah. Dan sekarang sebenarnya pembelian Casemiro tu bukannya sesuatu yang baru untuk fan Man U, tapi sebenarnya memang diperlukan sejak dari zaman Alex Ferguson lagi. Bila kau sentuh pasal De Jong tu, aku nak bawa balik pada Ajax tadi sikit. Sebab aku tengok Ten Hag ni dia yang create game berdasarkan macam mana ya? Dia Ajax yang sesuai sebab dia buat player tu main game dia dan dia buat game tu untuk player dia. Contoh apa yang aku masukkan ialah bila Matthijs de Ligt, bila Frankie De Jong keluar, dia pun tak dapat performance dia macam kat Ajax sebab game tu dah dibina untuk dia orang. Betul. So adakah Erik ten Hag tu bagi yang kau akan gunakan waktu dekat MU ni buat benda yang sama? Player-player yang akan ada dengan dia ni yang betul-betul sesuai untuk dia je. Okey, kalau kita tengok macam mana dia main sekarang dia sekarang dia dah main gameplay dia berdasarkan player yang dia ada. Tapi nak kata dia terlalu rigid untuk gameplay tu, kita tak boleh kata macam tu. Macam contoh hari tu player Weghorst masuk. Weghorst patutnya kita tahu tinggi lampai main striker. Tapi dia buat kepala gila dia main nombor 10. Dia main ke belakang. Tapi dia bila perlu dia akan masuk ke depan. Sebab dia kata dia tahu Weghorst dia boleh pegang bola, dia boleh dapat bola dan dia boleh spray bola tu. Boleh pass kepada Rashford. Kenapa salah satu faktor boleh pass Rashford. Lepas tu sekarang dia ada banyak winger, dia ada Garnacho, dia ada Sancho, dia ada Anthony. So dia try shuffle up gameplay. Nak kata kalau dia terlalu rigid, saya rasa dia tak ada rigid. Dia ada sistem dan dia ada filosofi. Cuma bila perlu masa dia akan cuba ubah mengikut situasi game. Sebab kalau kita tengok beberapa game dia akan berubah. Macam contoh hari tu lawan Man City. Kalau dia nak main taktikal biasa, memang tak boleh kena makan. Man City satu tim yang memang main possession. Dia kena ubah main game counter attacking. So lepas tu dia cara dia main counter attacking, Man City tak dapat tackle dengan gameplay. Itu salah satu yang saya nampak lah. So maksudnya flexibility tu ada, tapi idea tu dia dah terapkan kat semua. Itu yang penting. Okey, dari segi pembelian dia, pada kau player-player yang dia bawa masuk tahun ni semua orang yang tepat? Dan siapa yang terbaik kau rasa? Yang pasti kita boleh setuju yang pembelian Casemiro adalah pembelian terbaik lah. Tapi dengan nilai yang agak tinggi dan short term, mungkin value pembelian tu kita nak kata berbaloi, tapi dia taklah orang kata untuk longevity. Dia kena ada pengganti orang muda. Sebab sekarang Casemiro pun dah 30. Tempat tu yang boleh main siapa? Eriksen, McTeer je? Sekarang Casemiro tempat Casemiro sebenarnya Casemiro ni kena ada satu. Kalau kita tengok macam dia main Real Madrid, kalau dia kena red card tu siapa main tempat dia? Itu kadang McTominay main. Sekarang dia ada Sabitzer main. Kadang dia main itu dua je lah sekarang. Sebab sekarang masalah Man U ialah dia punya depth lah. Dia main midfielder, dia kena shuffle kat situ lah. Tak pun lagi satu dia boleh main Fred. Sebab tu saya kata dia boleh adapt dengan situasi lah. So tadi kau kata yang terbaik Casemiro. Anthony, dia menepati price tag dia tak? Pada kau Anthony, kalau kau jangan nak PR dengan aku ya, kau cakap dia. Anthony bagi aku kalau orang play safe jawab pembelian long term. Tapi pembelian long term, tapi kita tahu bermain dengan klub-klub besar ni tak ada istilah long term. Kita kena, orang kata kau kena perform sekarang. Sebab sekarang kita tengok macam mana kita ada Alejandro Garnacho, kita ada Jadon Sancho yang sekarang pun dah perform. Kalau silap-silap kau tak perform, assalamualaikum lah, goodbye. Sebab orang kan compare kau punya price tag tu. Betul. And then cumanya kenapa kalau kita tengok Ten Hag ni, satu dia memang suka player lama-lama dia lah. Kenapa dia suka macam player macam Anthony, macam Lisandro Martinez? Sebab player tu dia dah develop dari dulu. Dan diorang dah faham cara dia nak, apa yang dia nak. Orang kata demand dia macam mana. So kalau kita tengok macam Anthony ni, walaupun yelah dengan price tag yang besar, bagi aku tak perform lah. Personally aku cakap tak perform. Tapi apa yang Ten Hag nak, cara macam mana tu Anthony boleh deliver, cuma secara statistically dia tak deliver. Minum. Terima kasih. Okey, sebab
walaupun macam mana pun aku rasa Anthony ada waktu yang memerlukan dia masih boleh score gol kan, yang waktu-waktu penting kan. So ada function juga. Tadi kau dah cakap pasal Sancho dan Garnacho juga kan. Memang korang pun, aku tahu fan MU mengharapkan player-player muda ni sentiasa datang baru dan sekarang memang tumpuan pada Garnacho lah. Kau tengok macam mana potensi untuk pemain-pemain berkembang di bawah Erik ten Hag ni? Okey, macam tadi saya cakap, kita selalu manager ni Ten Hag ni kita boleh tengok management sangat percayakan dia. So maksudnya dia boleh olah tim dia ikut macam mana dia nak. So kat situ dia untuk meletakkan player-player baru, player muda yang dia rasa bagus, dia tak ada rasa pressure untuk terus menang. So season ni memang kita boleh tengok management Manchester tak ada nak cakap kita mesti menang Premier League terus tu season ni. Memang bagi saya personally, okey jangan fan yang marah memang mustahil sebab kita tahu. Lah, nak quadruple kot. Memang itu cita-cita kita, tapi kita kena berpijak di bumi yang nyata lah, sebab Man City dengan Arsenal bukannya tim yang orang kata senang nak drop points, tapi wallahualam kalau tiba-tiba dia orang kalah kita tak tahulah, tapi satu trofi dah ada pun. Satu trofi dah ada. Sebab lagi satu kenapa lagi satu kenapa kita kata dia susah, kita boleh cakap, bagi saya problem terbesar ialah depth lah. Kita boleh tengok midfield pun tak tahu berapa lama boleh tahan. Striker pun tak tahu berapa lama kita boleh bertahan dengan jumlah yang striker player tu lah. So kat situ kalau katakan pemain muda, sebab tu dia cuba integrate pemain-pemain muda. Macam contoh kita boleh tengok itu dia bagi main Kobe Manu untuk main. Waktu pre-season pun dia bagi Zidane Iqbal, dia bagi Charlie Savage, lepas tu dia bagi Hannibal Jibri main. Semua tu player-player yang pada potensi untuk main untuk liga untuk seterusnya. Dan dia player yang sedia ada pun dia bagi peluang main, sebab dia memang suka potensi baru. Macam Garnacho tu kalau ikutkan kita tengok dia dah kena denda apa semua, tapi still dia bagi peluang sebab dia percaya kepada talent lah. Saya rasa satu management yang bagus lah kat situ. Yang kau paling excited Garnacho lah, yang muda yang ada. Kita sekarang mestilah Garnacho, kita tahu dia suruh main eksplosif lah, dia boleh, dan kita boleh nampak dia punya future memang very bright, asalkan dia boleh jauhkan daripada sebarang-sebarang kontroversi. Jangan jadi Greenwood 2.0 lah. Jangan jadi Greenwood 2.0 lah. Okay, dia selain daripada yelah, tak adil lah kalau walaupun aku fan Arsenal ke, aku fan Liverpool ke, aku ambil tahu pasal tim aku je, sebab kita baca semua kan. Betul. Aku tengok antara yang orang puji juga dengan Erik ten Hag ni, dia dapat kembalikan prestasi player yang agak down. Contoh, ada yang masa kata Wan-Bissaka dah dapat balik, Luke Shaw dapat balik, Rashford dapat balik. Betul. Kau tengok macam mana? Bagi aku sebenarnya kita tengok macam mana performance dulu. Sebenarnya Wan-Bissaka tu orang kata kalau fan Man U waktu awal season tu doa-doa nak kena tendang lah, sebab memang macam dah tak kerti main. Tapi kita tengok bila dia dah kena dibekukan dan dia dapat peluang dia dan dia berjaya ambil peluang dia sebaik mungkin, kat situ kita nampak Ten Hag sebenarnya masih bagi peluang untuk player-player dia function. Dan dia, bagi saya, bila dia main sesuatu game, dia dah tahu apa yang dia nak dari player dia. So mungkin kat situ player dia nampak dia tahu apa dia nak, so dia boleh deliver benda yang senang kat dia. Compare dengan kadang manager-manager ni, bila macam kita cakap lah, bila bertukar-tukar manager, dia pun dah pening cari game macam mana. So dia tak boleh nak perform. So sekarang ni bila kita ada bila dia create that healthy competition, dia push dan dia layan semua orang sama. Sebab macam kenapa saya cakap dia boleh layan semua orang sama, kalau you tak perform, you datang lambat, dia akan disiplin. Kat situ dia tekankan disiplin. Player bagus mana pun, you tak function, tak boleh sesuai main game, dia boleh keluar. Kita boleh tengok contoh dia player Cristiano Ronaldo lah, sebab gameplay tak sesuai. So kat situ player-player yang orang kata yang tak ada masa depan tu, dia orang akan cuba nak fight balik. Dia start dia punya orang kata ada fighting spirit tu. Sebab kita boleh tengok dia ada player macam Casemiro dengan Rafael Varane, player yang pernah menang segala-galanya di Real Madrid. So bila dia orang ada di situ, orang kata back dalam dia orang punya bilik persalinan dressing. Dalam dressing room, so dia orang ada dia instill semangat untuk fighting tu dalam dressing room.
Sebab tu kita boleh tengok macam mana Rashford boleh kembali bersemangat balik, macam mana Luke Shaw yang dulu pun kita tengok career dia pun terumbang-ambing tapi boleh maintain. Aku tengok ramai yang impress dengan Luke Shaw. Yes, sebenarnya Luke Shaw tu player yang bagus sebab kita boleh tengok waktu Manchester beli dulu memang dia antara orang kata talented player. Tapi kita boleh tengok dia punya career agak satu masalah kecederaan dia, dua is dia punya bila banyak sangat pertukaran manager dia pun mulalah dia punya taktikal mula merapulah, dia tak boleh nak adapt dengan game tu. Tapi yang bagusnya bila dia macam saya cakap mentality pemenang datang daripada teammates yang pernah menang macam-macam, so dia mengubah. Dan lagi satu saya rasa kita boleh tengok kesesuaian dia Erik ten Hag ni suka player yang boleh adapt dengan sesuatu yang baru. Contoh Luke Shaw tak pasal-pasal kena main centre back dalam setengah game. Kat situ kita nampak Luke Shaw bila dia willing untuk ubah diri dia main sesuatu yang baru, kat situ dia impress manager macam ten Hag. Itulah macam contoh macam Rashford pun kita boleh nampak dia boleh main, kalau diperlukan main kiri main kanan dia boleh berubah-ubah. Dan kita tahu memang Rashford sangat orang kata versatile. Kat situ bila you kena orang kata kena tekan, Ten Hag tekan player-player dia dengan cara man management yang bagus, dia boleh perform balik, shine balik. Okey. Ramai yang fan luar kita tak faham sangat apa yang berlaku kat dalam kan. Tapi obviously mungkin player-player MU secara keseluruhan satu tim ni sedang menikmati kehilangan ataupun pempergian Ronaldo. Dan adakah pada kau sebagai fan MU pula merasakan memang kepergian Ronaldo tu sendiri sebagai faktor player-player lebih selesa, lebih ada ruang untuk develop? Okey. Bagi aku sebenarnya kita tahu Ronaldo status dia pemain legenda, pemain yang orang kata tak perlu dalam Manchester lah, satu dunia. Dia seorang player yang amat dihormati dan disegani lah. So kita boleh tengok kehilangan player bintang dalam satu tim sebenarnya memang betul ada, orang kata ada impactnya. Tapi bila sesuatu kita kena tengok satu pasukan tu secara lebih besar lah. Bila satu tim tu kalau kita nak bergantung kepada satu orang saja memang tak boleh main. Kita ambil balik macam contoh waktu zaman-zaman Ferguson dulu, banyak situasi macam tu menjadi. Contoh kehilangan David Beckham, kehilangan Ruud van Nistelrooy. Orang kata kehilangan Ronaldo sendiri pun waktu tu. Dia kata dah keluar habislah. Tapi everything rule number one yang selalu diorang cakap, no one is bigger than the club. Maksudnya pasukan nombor satu, player nombor dua. So kalau kita nak pergi jauh, kita kena ada satu tim yang boleh main bersama-sama, yang boleh senang ekspresi diri sama-sama. Cumanya bila dari segi sejarahnya sebenarnya bila Ronaldo keluar, dia tak menjejas pun status dia sebagai legenda. Itu pasti. Tapi dari segi performance dan orang kata bebanan dan tekanan player-player lain untuk perform, saya nampak diorang lebih more relax dan lebih boleh ekspresi diri dia. Kat situlah bila Ronaldo tak ada, dia player-player lain lebih orang kata boleh perform lah. Okey, bahasa mudah dia baguslah Ronaldo belah, betul tak? Untuk pasukan, untuk satu pasukan nak pergi jauh, pemergian Ronaldo tu kita kata diperlukan lah. Tapi dia pergi dengan cara yang agak harsh. Dia kutuk tim sendiri di media, dia cerita benda-benda yang buruk. Sebagai fan MU, apa tanggapan kepada orang yang macam tikam belakang pasukan macam tu? Dia macam kita boleh, memanglah bila kita punya legenda mengata pasukan kita sendiri, memanglah sedikit sebanyak kita pun tak sukalah. Tapi kita nak cakap macam dia cakap macam contoh facility kurang ke apa, itu sebenarnya itu rasanya mana-mana pasukan macam Ronaldo dia punya standard tinggi. Kita tahu dia mesti nak semua benda yang terbaik. So bila mungkin dia nampak sesuatu tu tak mungkin tak sampai standard dia, dia cakap lah, cuma dia being honest lah. Cumanya macam saya cakap tadi lah, kita tahu Manchester ni dalam satu fasa yang tengah orang kata rebuilding balik slowly. Kita pun tahu sekarang pun ada takeover, dan yang mana takeover tu pun menjanjikan sesuatu yang baru untuk Manchester. So kalau ada kutukan ke apa tu dari player, semua akan kutuk. Even kalau kita tengok pun pandit pun macam Roy Keane,
Gary Neville pun kadang-kadang kutuk je Manchester, Paul Scholes pun kutuk Manchester, tapi kutukan diorang untuk kebaikan. So saya nampak bila dia cakap macam tu, sebenarnya mungkin caranya mungkin lebih ada cara yang lebih baik lah untuk dia pergi. First reaction kau bila tengok video tu? Yang video tu? Video dia kutuk. Ataupun kau baca artikel mana yang kau tahu dulu lah, apa first reaction kau? Aku punya reaction senang kan. Aku rasa dia ni memang betul nak keluar. So agak sedih sebagai seorang player legend, tapi bila orang tak nak duduk dalam tu, baik kita keluarkan je lah dia. Itu yang kita boleh nampak lah. Dan biasanya cara orang troll is kes Ronaldo ni menunjukkan yang memang sepatutnya kita tak perlu kembali kepada ex kita. Tapi sebenarnya aku rasa dia done well jugalah masa zaman Ole dengan Rangnick kan. Betul. Dia skor banyak juga kan. Sebab kalau kita tengok last season, dia ialah top scorer untuk Manchester untuk last season. Kat situ pun dia dah menyumbang banyak. Sebenarnya ada beberapa few games mana gol-gol dia adalah crucial untuk points Manchester untuk dapat kedudukan setiada lah. Cumanya ada juga efek negatif dia. Aku yang sebagai fan luar, aku nampak antaranya Greenwood lah. Betul. Macam mana Greenwood tu satu nama yang memang prospek yang orang hype untuk jadi somebody yang sangat penting. Bila Ronaldo masuk, macam seolah-olah development dia terhenti, dia stres, dia buat benda-benda yang bukan-bukan, sampai sekarang career dia pun dah tak menentu. Kau rasa kalau tak ada Ronaldo datang, adakah Greenwood tu boleh jadi orang penting dalam MU sekarang? Bagi aku sebenarnya macam aku cakap tadi, bila satu player muda yang masuk dalam team ke apa, dia kena mental tu satu kena kuat lah. Sebab kita kena expect satu, kau nak bersaing dengan sekarang kalau itu Ronaldo, seorang nama yang besar kan. Jadi patutnya dia kena ubah cara, bagi saya dia kena ubah dia punya pemikiran supaya dia boleh belajar dengan Ronaldo dan bukannya bersaing dengan Ronaldo. Sebab kalau kau nak bersaing dengan Ronaldo, kau memang takkan boleh. Tapi yelah, bila dia take it cara tu negatively, dia jadi macam tu lah, dengan skandal macam-macam lah. Tapi itu saya cakap, player muda kena jauhkanlah diri daripada skandal-skandal. Sekarang MU dah tempat ketiga. Betul. Menang satu cup dah. So kau rasa apa kau ataupun kau jangka tak secepat ini sebenarnya semuanya boleh twist balik daripada permulaan yang agak jadi bahan ketawa tu, 2 game kalah, half season boleh turn semua? Sebenarnya kalau kita tengok dari opening bila Erik ten Hag masuk, expectation memanglah kalau jadi fan Man U ni, kalau tak menang piala tu pelik lah. Tapi bila dah banyak sangat kegagalan mencari manager, kegagalan untuk dapat satu orang kata permainan yang best, so kita cuma berharap Ten Hag ni first dia boleh stabilkan balik Man U untuk jadi orang kata fighting untuk top spot, untuk top 4. Cumanya bila dia berjaya pergi jauh dengan yang FA Cup-nya, sekarang pun kita masih lagi orang kata dalam saingan untuk 3 lagi piala. Prestasi dia dengan secepat ini, saya rasa Ten Hag dah melakukan satu tugas yang baik lah. Sebab satu, dia mendapat, yang paling penting sebenarnya dia mendapat sokongan daripada board lah. Kita tengok selepas dapat director yang baru, structure Manchester tu dah semakin orang kata boleh diterima oleh fan. Sebab dulu alamak, lupa nama dia punya tu, nama siapa yang buat tu? Edward. Okey. Dulu waktu kita tahu macam Ed Woodward. Yang ni jangan padam biar nampak dia tak tahu. Okey, dulu macam kita tengok Woodward, Ed Woodward Ed Wood. Zaman-zaman Ed Wood, dia memang, sebab kita tengok dia sebenarnya dia banyak bermain dengan komersial. Dia nak cari, dia lebih cari keuntungan untuk Man U. So atas padang tu dia macam 50-50 je. So pembelian dia pun mengarut. Pembelian dia lebih kepada player ni ada nilai nilai value lah. Sekarang management sekarang bila Ten Hag stamp authority, dia nak macam ni, player macam ni, direction macam ni. So management pun boleh back kita punya manager, kita boleh nampak progress tu boleh cepat lah. So saya harap kalau katakan ada takeover yang baru, progress tu boleh lagi cantik sebab kita ada injection peruntukan lah untuk player-player yang lebih bagus lah. So dari segi trajectory memang Erik ten Hag telah melakukan tugas yang baik lah. So maknanya fan MU memang excited lah dengan kemungkinan possibility takeover daripada syarikat Qatar ni.
Semua fan excited bila orang janji boleh janji bajet pembelian player berjuta-juta, barulah kita boleh beli semua player-player yang power-power. Tapi sebenarnya owner yang sebenarnya kita kena fikir juga owner yang bagus sebenarnya bukannya hanya boleh menabur duit sebanyak-banyak mungkin, beli player semahal-mahal mungkin. Contohnya seperti ada klub yang warna biru tu lah. Tapi Chelsea. Chelsea. Cakap je lah Chelsea. Okay. So bukannya seperti macam Chelsea, mungkin bila dia beli player banyak-banyak, diorang pun ada masalah nak susun player. Tapi saya lebih suka kita tengok macam Newcastle dan Man City punya takeover, di mana diorang lebih merancang untuk long term planning, dan dia ada susunan dia slow. Dia tak beli semua player, tak. Aku pun consider Newcastle sangat bijak. Ya, sebenarnya kalau macam kita tengok macam contoh macam owner dari Saudi, diorang cuba diorang nak tap on the commercial value of the club, tapi pada masa sama dia cuba jadi sensible dalam segi transfer dan menguruskan management company lah, sebab dia tahu untuk nak pergi ke jauh dan sustain itu lagi utama daripada sekali henjut terus kalah. Sebab kita ada tengok macam Monaco dulu pernah nak try project tu, kita tengok di klub dari Spain satu tu dulu, Malaga cuba project tu tapi gagal sebab dia nak instant winning. So saya nampak kalau pembelian baru, sama ada owner tu dari Qatar ataupun dari Redcliffe, yang penting ialah satu, dia ada perancangan masa depan untuk menambahbaikkan facility dan juga pengurusan management lah. Aku nak tanya kau pasal dream signing, tapi dia ada dua. Okey, dia yang mana player yang diperlukan untuk pasukan dalam keadaan sekarang, lepas tu player yang kau sendiri dream, teringin nak tengok dia main MU. So berbeza. Okey, kau mulakan dengan kau rasa 3 player dream signing kau yang kau rasa bila masuk MU memang akan beri impact yang terbaik. Ni yang first. Ini bila take over kau dah duit dah unlimited lah. Contoh kau boleh beli siapa je. Yang aku rasa sesuai untuk main game MU ni. Yang boleh improve game MU dan jadikan MU memang untouchable lah. Okey, kalau aku first mestilah striker. Kalau aku nampak sekarang, kalau kita tengok rata-rata yang paling aku suka sekarang pun memang Victor Osimhen lah. Sebab kenapa Victor Osimhen, kita bukannya nak satu player yang macam Mbappe memang kita tahu harga mahal. Satu lagi gameplay dia dah macam gameplay Rashford sebenarnya. Tapi kita nak satu striker yang boleh macam dulu zaman-zaman Dennis Troy tu, dia duduk mana tahu-tahu dia tanduk ke dia sepak gol. Sekarang kita tengok kat Napoli, kita nampak Osimhen ni dia main role yang macam tu untuk Napoli. Dia duduk, dia bagi bola tinggi mana, dia lompat, dia tanduk, gol. Dia stah mana-mana datang, tiba-tiba kaki dia mau jolok masuk, dia boleh sepak dari jauh. So kat situ kita nampak Osimhen memang satu target yang sangat orang kata realistik untuk kita cuba beli Victor Osimhen untuk striker. Tadi kau kata Mbappe kan? aku nilai kalau Mbappe masuk MU, contohlah kalau dapat, benda yang sama jadi macam Ronaldo ke? Mbappe dengan dia punya ego dia sebagai star kan. Betul. Sebab sekarang kita pun walaupun ramai fan MU nak dia lah. Ya. Macam saya kata, kalau katakan dream, semua orang nak semua players sedar-sedar, tapi kita boleh tengok macam mana apa terjadi dekat PSG waktu awal-awal hari tu. Dia ada Neymar, dia ada Messi, dia ada Mbappe. Mula-mula semua ada macam ada sedikit berebut penalti pun nak berebut. Semua berebut sebab ada power struggle kat situ. Sebab lagi satu, manager dia tak boleh nak pegang player-player dia semua. Okey. Itu satu. Yang kedua kita mesti nak ada player yang boleh pegang team tu, yang boleh mungkin kita kata general lah, yang longevity. Kalau aku, orang selalu cakap Frankie de Jong player yang best untuk Man U dan sesuai dengan Ten Hag, tapi aku suka Milinkovic Savic. Okey. Yang player dari Lazio tu kan. Sebab satu, dia very underrated. Sebab kita tengok dia kat Lazio, sebenarnya dia banyak orang kata game-game clutch, dia score, dia boleh control the game, dan cara dia pegang game tu seronok lah kalau kita tengok tim Lazio main lah. Cuma banyak tengok Serie A bagus lah. Ada tengok juga. Sebab tapi sayangnya kenapa masih tak ada player, tak ada tim-tim besar nak beli dia. Tapi banyak linking juga, Arsenal pun linking juga kan dia. Sayangnya dia asyik link je lah kerja dia. Macam kalau last kali kalau boleh kita nak ada goalkeeper yang baru lah.
Kenapa goalkeeper? Ni kontroversi sikit. Memang kita tahu De Gea goalkeeper yang bagus. Dah jadi servant kepada Manchester yang sangat lama. Sejak dari era zaman Sir Alex Ferguson, dia dah berbakti sampai sekarang. Dia masih keeper yang bagus, cumanya mungkin kita perlukan satu goalkeeper yang muda yang boleh challenge dia punya supaya dia naik dia punya prestasi lah, improve. Kalau saya nampak yang paling yang best kita mungkin kalau sekarang play keeper EPL macam David Raya lah. David Raya ni dia nak kata famous sangat pun tak juga, tapi dia konsisten. Yang tu yang penting sebab goalkeeper pun kita boleh tahu sekarang macam Jack Butler hanyalah loan. Bila tak ada, kalau kita nak suruh goalkeeper yang boleh lupa nama dia. Siapa? Keeper siapa? Keeper Manchester yang nombor seorang tu. Bukan. Yang kat Newcastle tu? Bukan. Itu Dubravka dah belah. Yang ada kat dalam menu tu. Dia Aston Villa ni Heaton. Keeper. Okey. Kalau nak katakan Heaton untuk fight De Gea, kita memang tahu Heaton bukanlah standard untuk fight De Gea. Maknanya kau nak cari yang boleh push dia. Boleh push. So kau rasa Raya lah. David Raya. Okay. Aku ada satu suggestion yang bagus. Apa? Karius. Itu memang push terus keluar tu. Okey, itu 3 nama yang kau rasa akan membantu tim. Tapi kalau dream kau, dream nak nampak dia pakai baju MU. Kalau betul-betul lah, kalau yang aku nak tengok betul-betul sebenarnya dulu sepanjang masa ke sekarang? Sepanjang masa. Sebenarnya kalau aku nak betul-betul sebenarnya Lionel Messi sebenarnya. Sebelum ni lah. Sebelum ni. Sebab kita tahu Lionel Messi ni satu player yang orang cakap fenomenal lah. Dia boleh buat cipta something daripada out of nothing lah. Dan dia je yang sampai sekarang orang kata boleh bersaing dengan Cristiano Ronaldo lah. So kalau waktu katakan Man U dapat Ronaldo ada, Messi ada, kiranya dua pemain orang kata GOAT pernah bermain satu kelab yang sama. Tu memang kalau dari segi nak sembang-gebang dengan orang lain tu sedap lah. Kalau dari segi lagi seorang mungkin kita boleh cakap siapa lah. Sebenarnya ni satu fan mesti tak suka, tapi terpaksa cakap Van Dijk sebenarnya. Ui, berat. Van Dijk. Masa zaman prime dia lah. Ya, betul. Bukan sekarang lah. Sebab bukan sekarang, prime dia. Sebab sebenarnya Van Dijk dulu sebelum masuk, sebenarnya kita tahu Liverpool memang banyak sakau player. Kita tahu Liverpool banyak sakau target Manchester dulu. Termasuklah Nunes dengan Gakpo. Nunes, Gakpo, Sadio Mane, semua dia nak sapu. Tapi tak apalah, diorang lagi suka tim yang kat nombor 10 tu, kita layankan je lah. Tapi macam kita tengok Van Dijk, dia satu dia konsisten, satu lagi kita nampak dia solid. Kalau waktu zaman dia tengah main solid, dia solid lah. So waktu zaman Manchester tengah macam bingai dekat defensif tu, memang aku nampak solution dia kena ada satu defender yang dulu macam style main macam Ferdinand dengan Nemanja Vidic tu. Van Dijk lah orangnya, yang main keras, badan besar, macam tembok lawan dia. Tapi kau dah ada defender yang lebih bagus daripada Ferdinand. Yes. Sekarang kita ada Lisandro Martinez, main macam lembu. No, maksud saya Maguire. Bukan Phil Jones je. Phil Jones jadi pandit lah. Okey, yang ketiga? Yang ketiga sebenarnya lagi satu ni pun inilah kontroversi sebenarnya, Arjen Robben. Sebab zaman waktu dia main kat Chelsea dulu, satu player orang kata dengan kaki kiri dia memang magical lah. Memang geram memang geram tengok. Dulu waktu tu cuba bayangkan, waktu tu dia combine pula dengan Cristiano Ronaldo. Kalau dia dapat buat combination dia macam dia dengan Ribery kat Bayern Munich hari tu, memang padu lah waktu tu. Tapi Man U pun dah power dah, nak cerita apa. Okey, macam mana, sebab ada siapa nama, aku tak tahu nak sebut. Aku bukan tak tahu nama, tak tahu nak sebut. Mamat Belanda ni yang tinggi tu, saya nak sebut nama dia. Workhorse. Okey. Dengannya statement katanya hujung season tak akan diambil secara permanen. Pendapat kau tentang dia? Okey,
dia Weghorst ni satu player yang orang kata tactically sangat menyumbang kepada game. Tapi kita tengoklah stat dia assist pun tak ada sekarang, gol pun baru 1. So, actually dengan kelab-kelab sebelum ni pun macam tu kan, dia tak ada stat yang tinggi pun. Cuma hari tu waktu dia main dekat kelab Turki sebelum ni, dia selepas World Cup tu dia banyak ada score juga. Sebab tu one of the reason kenapa dia beli untuk orang kata stop gap je, untuk temporary ambillah Weghorst ni untuk sementara. Dan lagi satu, bila macam kita tengoklah, bila kita nak sangat player tu, confirm owner dia, pemilik kelab tu akan jack harga. Untuk spend banyak-banyak pada player macam tu, bagi saya mungkin kurang, orang kata kurang long term je, tak cantik lah. So lebih baik kita fokus satu striker yang memang satu statistically dia memang cantik dan dia masih muda supaya kita boleh develop untuk masa depan. Tapi yelah, player mana-mana memang ada risk dia lah, masing-masing harga. Cuma kalau Weghorst tu, kalau dibeli dengan harga yang murah, dan kita mungkin, saya rasa boleh diteruskan. Tapi kalau tak dapat, mungkin kita akan proceed dengan kita boleh carilah striker yang lebih sesuai. Sebab untuk dia ada dalam satu team, untuk harmoni team dan untuk gameplay untuk berubah-ubah memang sesuai lah. Orang kata dia lebih kepada big player lah untuk Manchester. Tapi macam kita cakap, Manchester selalu dikaitkan dengan satu striker mesti paling skor yang banyak, perform. So untuk that kind of tagline atau title tu, kita kena cari satu striker yang hebat lah. Kau boleh terima ke kalau macam MU ni dia sibuk bercakap tentang development, maksudnya jangka masa panjang, sedangkan MU kita tahu performance team kan, yang nak cepat. Kau setuju kalau pembelian nanti ni akan pembelian lebih kepada development yang banyak? Dia sebenarnya satu team tu dia kena seimbang lah. Pembelian yang macam Manchester, kita dah, macam kita cakap, kita dah biasa dimanjakan dengan kemenangan setiap season. Tapi sejak kebelakangan ni dia macam surut sikit kemenangan tu. Tapi sekarang kita, apa yang fan Man U, macam saya lah, saya fan Man U, saya rasa yang paling rasa is kita dapat feel tu balik. Itu yang dah lama kita tak ada. So bila dia kata development, memang ya, satu team tu kena ada satu planning untuk long term dia. Mesti ada player muda yang bagus, tapi mesti juga ada player yang star yang boleh menang sekarang. Paling kuat pun dia boleh beri cabaran. Tapi betul deh, Manchester bukannya tim bagi cabaran. Manchester kena menang sekarang. Sebab itu dia punya filosofi dia. Dan sekarang macam kita tengok, tim dah boleh menang sekarang. Cuma perlu tambah lagi beberapa player yang sesuai dan boleh challenge pada Man City, Liverpool, Arsenal semualah. Okey, macam mana kau menjangkakan hujung musim MU dekat mana? Dalam liga tempat keberapa? Europa League, kau jangkakan penghujung musim ni kat mana MU? Kalau jangkakan, liga ada 13 game lagi. Liga 13 game lagi, tapi dengan kita punya depth yang tak berapa ramai, nombor 2 dah cukup bagus lah tu. Tapi mungkin kita boleh doa lebih sikit bulan puasa ni dapat nombor 1 lah. Tapi macam kita boleh tengok game-gameplay macam competition macam Europa Cup atau FA Cup, saya rasa kita boleh menang. Sebab gameplay macam tu, kita boleh rotate kita punya players apa semualah. So kalau aku nampak hujung musim paling kurang Ten Hag boleh dapat 3 title lah. Dan pergi Champions League spot lah. Aku rasa untuk Champions League memang tak ada masalah kot MU sekarang ni kan. Tak, kita nak automatic nombor 2. Okey. Soalan ni berat pada engkau lah. Aku tak berat, aku suka je. Jadi fan MU ni, dia dekat media sosial ni dua je yang kuat kena bahan. MU Liverpool kan. Jadi hari ni pun ni, video kau ni pun tak lama lagi, komen ni semua ngancing kau ni. Tak, biasa tu. Okey. Sebagai fan MU, bila selalu kena troll, kau baca pula kat Facebook contoh kan, benda-benda kalau kalah kena troll, seri kena troll. Apa, macam mana dia punya rasa? Dia merasa dah biasa, fed up ke kau memang dah tak baca lah? Kita bila tim-tim yang selalu menang, macam mungkin Arsenal jarang rasa kan benda tu kan, sebab selalu kalah kan. Tapi macam tim Man U yang selalu menang, macam kita cakap, kita dah biasa menang, tiba-tiba kalah, memanglah kita down. Tapi sampai bila kita nak down? So kalau bila kena bahan apa tu, maksudnya tim kita power lah sebab dia orang tak suka kita.
Biasa orang yang tak suka tu sebenarnya power. Ayat penyedak hati Cameraman, orang Liverpool, ayat penyedak hati Betul tak? Okey, contoh kau kalah dengan Arsenal malam ni kan. Besok kau tengok Facebook tu. Sabtu ni kalah. Okey, Ahad ni kau kalah dengan Liverpool. Malam tu kau baca tak Facebook? Tengok orang troll. First mula maki dulu lah. Tapi tak payah tengok. Abaikan je. Kita move on dengan game seterusnya. Sebab kalau macam dekat Harimau Malaya, kalau cerita pasal Liverpool, fan MU akan serang. Cerita pasal MU, fan Liverpool akan serang. Kau rasa benda tu memang sebahagian daripada keseronokan ataupun kau rasa boleh tak kalau dia orang stop trolling? Tak, sebenarnya bagi aku macam kita cakap, bila ada sebenarnya excitement tengok bola tu kat situ lah. Dia ada troll, dia ada orang kata menganjing apa semua. Tapi kita sebagai pasukan yang kita kena terbuka hati lah. Ada masa kita kat atas, ada masa kita kat bawah. Tapi macam kita orang Manchester memang selalu kat atas lah. Okay, so sebagai penutup, kau boleh tak rangkumkan ataupun rumuskan betapa bangganya kau sebagai fan MU? Macam mana kau nak cakap kalau apa bestnya sokong MU ni? Okay, apa yang bestnya sokong MU ni? Apa yang kau bangga sokong MU ni? Macam sial lah soalan ni. Soalan ni pedih agak ni. Sekejap aku kena fikir ni soalan ni. Apa yang best sokong MU ni? Satu, okay. Apa yang best sokong MU ni satu, kita boleh cakap kita punya team dari dulu sampai sekarang masih lagi mencabar EPL tu Zef. EPL, Champions League. Memanglah kadang-kadang ada musim tu 2-3 musim kita tak dapat Champions League. Tapi at least kita antara bila apa-apa, kita antara tim yang mencabar lah. Sebab pentingnya kita ada dalam kelompok tu supaya kita tahu tim kita kompetitif lah. Satu, dan lagi satu macam Man U ni, dia ada sejarah heritage dia dan ada continuity ni. Sekarang kita boleh tengok dia punya masa depan ni, future dia. So situ kita boleh rasa kalau sebagai fan bola, kita expect satu tim kita boleh perform continue, boleh fight, dan juga yang paling penting dia boleh main dengan gameplay yang seronok lah. Kita pun tahu macam Manchester, satu tim yang besar, fanbase dia pun besar. Itu macam mana-mana pun kalau kita cerita pasal Manchester, kebanyakannya boleh kita kata macam Malaysia ni pun ramai fan Manchester pun ada kesamaan dia kat situ. Kalau katakan kita fan fan klub-klub yang kurang famous ni, fanbase dia kurang. So tak ramai lagi jumpa. So kita ada kekeluargaannya kat situ. Itu yang best dia. Okay, last prediction kau game hujung minggu ni, MU dan Liverpool, berapa result? Aku jangkakan kita boleh menang 2-0. 2-0. Cameraman, jangan marah 2-0, Van Dijk on goal. Siap on goal. Okay, so itu saja sesi kita untuk kali ni. Macam biasa, macam aku cakap awal tadi, kalaulah ada fan-fan Chelsea ke Spurs ke Liverpool, Arsenal nak sembang macam ni pun, boleh DM kita ataupun tulis dekat komen. Kita sentiasa terbuka. Kita raikan semua fans bola. Anda keluar duit untuk tengok bola, anda keluar duit untuk layan bola. So apa salahnya suara anda kita raikan, okey? So teruskan support semua konten-konten kami di Harimau Malaya. Follow semua social media kami, subscribe YouTube channel. Nak kejar 100k ni jauh lagi. Weh, tolong ah. Alright, jumpa lagi. Assalamualaikum, bye bye.